Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi'amin. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi Masjid Darul Ma'mur Negeri Pahang. Pahang Darul Ma'mur. Sallallahu alaihi Muhammad. Rupanya ada orang limai dah sini kan. Patut rasa macam mi udang tu macam biasa jumpa dah. Alhamdulillah. Seluruh ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan masjid, para asatizah, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah kita sampai jumpa kita pada malam ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya seronok juga sampai ke Bintulu ni sebenarnya. Berapa kali dah nak sampai nak datang sini tak berkesampaian. Sibuk jadual. Ni pun akhirnya ni selepas 3 kali tukar dia punya flight ticket, alhamdulillah sampai juga. Itu pun tukar juga last minute. Ala kulli hal, seronok saya jumpa tuan-tuan dekat sini. Walaupun saya bercakap separuh tuan-tuan faham, separuh tak faham. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya ingat waktu saya mula-mula sampai dekat Yaman dulu, duduk mengaji dengan Syekh. Syekh cakap Arab sepatah tak faham. Tak faham, duduk aja tunggu. Rupanya ilmu ni bukan sekadar kita tahu belum tentu jadi faham. Macam mana? Tuan-tuan tengok ada orang masak Salih Azhar Muhammad, tengok cerita masakan kat TV. Dia orang masak kan. Dia kata mula-mula kita masuk bawang, kita tumis bawang ni. Kita tumis bawang, kita masukkan tomato, kita masukkan apa. Akhirnya kita masukkan mi. Kemudian kita kacau-kacau mi tu. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh tahu tak apa dia buat? Tahu tak? Tahu. Tapi reti tak? Try masak tengok lepas tu. Tak reti. Tahu tapi tak reti. Tahu. Maksudnya tahu dengan reti ni dia bukan satu benda yang sama. Tahu dan faham ni rupanya satu benda yang berbeza. Sebab tu dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, biar kadang-kadang kita ni tak tahu, tapi Allah beri kepada kita ni kefahaman, faham. Maka subhanallah, tambah-tambah kita ni makin hari makin menginjak usia tua, makin hari makin menganjak usia tua. Saya ingat yang duduk depan saya ni ramai yang tua nak banding dengan yang muda. Dia memang orang Bintulu semua macam tu. Orang muda-muda sikit je. Subhanallah.
Tuan-tuan, Imam Ibnu Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dia sebut, waktu manusia dilahirkan ke dunia ni, umurnya dibahagikan kepada 5 fasa. Sejak mula, kata Ibnu Jauzi, sejak dia mula dilahirkan dan dia menjalani kehidupan dia tu sehingga ke akhir hayat dia tu, dia akan berhadapan dengan 99 perangkap kematian. Dia berjumpa aja benda-benda yang kalau kena dia mati. Ada yang berjaya untuk melepasi dia sampai ke akhir, ujung dia meninggal. Ada yang tak sempat, lalu dia pun menemui kematian. Kita ni banyak benda kadang-kadang kalau cerita-cerita kata macam, kalau patut-patut tu mati dah tu. Ada orang sebut itu kadang-kadang. Tengok kena penyakit lah, tengok kadang kemalangan lah, macam-macam kata. Dia panggil perangkap kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita bukan tahu, betul-betul kita tak tahu kan. Dan kita tidak ada jaminan pun yang tuan-tuan boleh balik sekali makan dekat rumah kita. Tuan-tuan tak makan kat rumah ni, sekali ada makan, ada jamuan. Ada kan tuan? Kita pun tiawai sikit. Tuan-tuan sallallahu Muhammad, tidak ada siapa pun yang boleh bagi jaminan dia boleh hidup sampai makan sekejap lagi. Duit dalam kuliah pun boleh mati tuan-tuan. Ya memang cuma mati dalam kuliah lah, baguslah. Siapa nak mati dalam kuliah? Cuba angkat tangan. 3 orang hanya angkat pun. Yang lain angkat tak berani, angkat tak berani. Itu ada tanya, saya tengok live, dia tanya ustaz tengah ceramah, ustaz tutup ceramah, ustaz tanya, ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Dia seorang, dia tanya soalan. Waktu tanya soalan tu, kamera tu pusing fokus pergi dekat dia. Dia duduk sandak kat tiang ini macam sebelah sana lah tu. Ajak depan saya, ajak depan sikit. Dia sandak kat tiang, dia sandak kat dinding tu. Waktu dia injak ke depan, nak tanya ustaz macam mana keadaannya bila seorang itu dia menghadap Nabi SAW. Dia tanya, menghadap Nabi. Soalan tu macam, apa soalan tanya macam tu kan? Lalu subhanallah, ustaz ni pun mula nak jawab. Waktu mula nak jawab tu, kamera tu dia tak pusing lagi ke ustaz, masih fokus kat dia lagi. Mungkin cameraman tu dia macam lalai sikit ke apa kan, fokus kat orang tu. Tiba-tiba dia buat macam sesak-sesak nafas tu, dia pun undur-undur ke belakang, dia sandar kat dinding. Video tu tunjuk kat dia. Lepas tu kamera tu pusing ke depan. Waktu kamera pusing ke depan tu, ustaz tu kata apa? Pergi ambil air kat dia, ambil air dia. Rupanya tuan-tuan, meninggal. Baru tanya soalan menghadap Nabi SAW. Meninggal dalam kuliah. Dalam masjid lagi. Tuan-tuan kenal Baba'el Sipanjang, ulama Fatani daripada kampung Sipanjang dekat Petani, Thailand. Orang sebut Thailand angguk mah, faham sangat nak pakai ni. Oh ya, kamai lagi. Thailand ni jauh dari Sarawak. Kalau dekat tu Haji Amir ke? Dekat dekat, ada lagi tempat dekat. Lalu subhanallah tuan, seorang tu dia tanya dekat Baba M. Kata, Baba nak tanya tentang takwa. Takwa tu apa? Baba menjawab takwa. Tengah-tengah jawab tentang takwa tu, orang yang tanya tu bingung. Sedang jawab soalan dia yang baru dia tanya, dia meninggal tuan. Tengah tanya soalan pun meninggal tu. Tuan-tuan jangan tanya soalan je. Cerita. Maksudnya kita ni tak ada siapa pun yang boleh tahu bila waktu dia akan kembali ke rahmatullah. Kan?
Yang pastinya kita telah melalui perangkap-perangkap kematian yang entah berapa banyak kali dalam kehidupan kita. Namun sampai setakat sekarang ni, semua perangkap-perangkap kematian itu kita berjaya melepasi dia. Berjaya lepas. Lalu subhanallah, ada orang yang tak sempat lepas, maka dia pun kembali ke rahmatullah. 5 fasa. Fasa pertama kehidupan, waktu melalui zaman kanak-kanak, waktu bayi sampai umur dia 15 tahun, lebih kurang waktu belum baligh. Ini fasa kanak-kanak. Waktu ni tak ada apa-apa. Waktu ni waktu kita tempoh pembelajaran. Banyak nak belajar tentang kehidupan dunia. Waktu ni tubuh sangat cergas, sangat cerdas. Cergas tubuh badan, cerdas otak. Dia bahasa kita orang Sarawak ni panggil sel-sel otak berhubung. Waktu ni, waktu sel otak nak berhubung tu, waktu tu lah. Daripada baby sampai usia di 15 tahun, ini dipanggil fasa kanak-kanak ataupun sibyan. Masuk fasa yang kedua. Fasa kedua umur 15 sampai 35 tahun. Tu fasa yang kedua. Fasa muda dia semua. Syabab. Waktu muda. Siapa kat sini usia ni? Ramai tu belakang tu. Kan? Waktu syabab ni tuan-tuan, waktu ulama sebut separuh gila. Bukan dia gila, tapi waktu ni dia suka explore dan dia suka buat benda-benda yang kadang-kadang kita ni yang tua-tua ni macam tu pun hang boleh buat. Kita kata apa? Apa yang ni pun kamu buat? Kita kata dia. Kita tak fikir dengan akal kita, apalah benda ni pun kamu boleh buat, kamu ni tak fikir ke, tak guna akal ke? Tak, waktu tu dia nak explore, dia nak belajar, dia nak tahu. Kalau buat macam ni jadi macam mana? Kalau try ni macam ni jadi macam mana? Waktu tu usia tu. Waktu ni waktu paling best. Waktu paling sempurna dalam hidup kita, tubuh kita ni, waktu ni waktu paling perfect. Sehat badan ni, waktu tu waktu paling sehat. Akal ni subhanallah, waktu tu cerdik. Waktu sangat hebat. Tuan-tuan bayang tak kalau waktu tu keinginan kita untuk ibadat sama macam waktu kita usia macam ni. Macam ni, yang nak pergi masjid, yang duduk qiyamul lail 10 akhir Ramadan, yang nak solat tu 20 rakaat tarawih. Kita waktu umur 15 ni sampai umur 30 tu sembahyang tarawih 8 ke 20? Cuba angkat tangan. 8. Betul lah. Dah lah 8, cari yang baca ayat lazim pula. Masjid ni ayat lazim. Masjid ni baca satu muka surat. Satu muka surat tu jangan harap, tuan. 8 surah lazim. Dekat ni baca satu muka surat, sini baca satu muka surat. Yang ni 20, yang ni 8. Yang 8. Yang 8 buat satu muka surat, yang 20 buat ayat lazim. Pergi yang mana? Pergi 20 lah, tapi berhenti kan? 8. Dia pergi sembahyang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun pula dah. Salam masjid dah aku ni. Salam masjid. Dia duk kira nak mufaraqah kan. Waktu bila? Waktu umur 16, 17, 18, 19, 20. Betul tak ni? Mengaku tak ni? Mengaku lah tu, tak payah tunjuk soleh sangat lah. Memang panggil kita macam tu. Tuan-tuan subhanallah, tu pun kira okey tu. Ramai kita langsung tak pergi masjid waktu tu. Yang tu pun mengaku bila? Ya, betul tak ni? Yang boleh pergi 8 tu pun besar rahmat tuan-tuan. Tapi majoriti kita waktu tu tak pergi masjid. Allahu Rabbi. Ya nah. Kalau dekat Bintulu ni ada masjid yang buat 20 rakaat 7 minit tu best lah. Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Allah. Kita pula tahu je ni.
Tak ada mesin yang jengkok backhoe. Backhoe tu sini orang panggil apa? Sama backhoe tak? Kita yang pesen sembahyang tarawih geng-geng backhoe banyak. Tak backhoe. Allah. Sementara nak bangun tuan-tuan, kawan sana rokok pula dah, dia kata. Habis 20 rakaat tarik nafas, tarik gas, penat. Subhanallah. Nama pun tarwiyah, rehat-rehat sembahyang tarawih. Tapi tuan-tuan subhanallah, kita tak ada kekuatan, kita tak best, kita tak seronok, tubuh tak. Kalaulah semangat kita nak buat ibadat ni, yang semayang 20 rakaat, yang geng tinggal semua bengkok-bengkok ya. Ni, yang geng semua bekho yang semayang 20 rakaat tu. Kalaulah geng-geng bekho ni, geng-geng bongkok-bongkok ni, umur dia 15, umur 16, umur 18, umur 20, semangat dia sama macam geng ni, best kan? Betul tak ni? Seronok kan? Pergi semayang tarawih, mata segar, telinga jelas, berdiri tu subhanallah, turun lutut kemas, sujud sedap. Subhanallah. Malangnya waktu kita 15 sampai 30 tahun, kita sangat jauh daripada agama. Bahkan lebih dahsyat, waktu tu kita langsung tak kenal agama. Kita ni tak payah tunjuk orang kan, kita tunjuk kita. Yang kita duduk cerita ni, cerita kita. Cerita saya, cerita diri sendiri. Diri kita sendiri. Bukan tunjuk orang lain. Ni kamu lah ni, kamu lah. Kalau boleh tu nak patah balik time tu. Tapi tak boleh dah. Tuan-tuan, kesan daripada kita mengabaikan usia muda kita, kesan dia kita rasa bila kita dah tua. Ini nampak sekarang Nabi sebut 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah, pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Salah seorangnya salli ala zaman syabun, anak muda. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang siapa? Yang qalbu mu'allaqun fil masajid, hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Kita mula terikat dengan masjid umur berapa? Dia mula rasa teringin nak pergi masjid, yang kalau pergi mana, pergi Kuching ke, pergi Sibu ke, pergi travel ke, pergi Semenanjung ke, walau dia bermusafir kat mana pun, bila masuk waktu semayang, dia teringin nak pergi masjid, dia seronok nak pergi masjid berbanding dia semayang kat rumah. Siapa yang ada rasa macam tu ni? Siapa yang ada rasa macam tu pula, dia bawah 30 tahun, dia termasuk dalam kelompok ni. Tapi malangnya majoriti kita tak ada. Majoriti kita tak ada. Kalau dia ada, dia pemuda rare. Tahu rare? Pemuda yang limited edition. Ni. Bukan setakat special edition, limited edition. Nak saya semua. Tapi kita majoritinya tak ada, tuan-tuan. Allah Rabbi, sedih tuan-tuan. Nak patah balik tak boleh dah. Salih Muhammad. Ya dah. Masuk fasa ketiga, manusia dewasa. Mula umur 35 sampai 55. Ini mungkin majoriti kita duduk kat sini, dewasa, matang sikit. Masuk umur nak 55 ke atas, salih ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Masuk fasa keempat, dia panggil tua. Walaupun tuan-tuan tak mau nak mengaku tua. Umur apa je? 55. Jangan duk sebut tua kat dia. Tuan-tuan tahu tak, ada dua benda yang ulama kata jangan cerita ke orang. Yang pertama umur, jangan cerita ke orang. Yang kedua harta, jangan cerita ke orang. Orang muslimat dengar ni seronok kan? Sebab yang selalu rahsia umur ni muslimat. Ke umur apa rahsia?
Ya subhanallah. Tuan-tuan, ha. Sebab apa ulama kata jangan cerita usia ke orang? Kalau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia alim, dia bijak, dia hebat, tapi usia dia muda, maka orang tak akan menghormati kebijaksanaan dan kealimannya. Hebatnya alim ni, bijak ni. Umur berapa? 25. Mudah sangat. Walaupun dia alim, tak ada ni. Walaupun dia bijak, walaupun cerdik, orang tak hormat. Sebab apa? Sebab mudah sangat. Kalau dia tua sangat, sallallahu alaihi Muhammad, orang akan kata dia lemah. Tua sangat. Tak boleh. Kita nak pergi dia buat ni, tak boleh harap. Walaupun dia punya kekuatan tu, tak boleh harap. Sebab apa? Sebab dia tua sangat. Sebab tu jangan cerita umur. Tengok kepada kemampuan dia, kebijaksanaan dia, kecekapan dia. Faham tak? Yang kedua, jangan cerita kat orang tentang harta. Beli kereta hebat-hebat, tak tunjuk kat orang dalam Facebook, Instagram. Ya. Dekat kita sudahlah. Sagi orang yang tak ada, dia akan cemburu. Orang yang ada hasad, dia akan dengki. Tak payah duk bagi orang cemburu dengan kita. Tak payah duk undang dengki orang dengan kita. Nikmat Allah bagi kat kita, syukur pada Allah, bukan nak tunjuk kat orang. Tapi passion kita, kalau tak tunjuk kat orang tak puas, mesti nak bagi tahu kat orang apa yang dia ada. Tuan-tuan, masuk fasa kelima. Fasa kelima, usia dia 70, sampailah dia habis hayat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah Al-Mu'min ayat 67, huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Dialah yang menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian kamu dibiarkan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan, supaya kamu memahaminya. Surah Al-Mu'min ayat 67. Tuan-tuan, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan, thumma litakunu syuyukha. Dalam ayat tersebut, Imam Qurtubi kata syuyukha ataupun syekh itu adalah panggilan kepada orang yang telah melewati usia dia 40 tahun. So syekh ni kita panggil dua. Yang pertama, syekh ni kita panggil kalau dia alim walaupun dia muda, panggil dia syekh. Yang kedua, orang yang melepasi usianya 40 tahun, kata Imam Al-Qurtubi, dia boleh dipanggil syekh. Bukan sebab alim, tapi sebab tua. Masuk 40 kira tua dah. Nabi SAW sebut, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqalluhum min yajuzu zalik. Nabi sebut apa? Umur umatku antara 60 ke 70 tahun sahaja, dan sedikit sahaja yang melepasi daripada itu. Umur umat Nabi SAW 60 ke 70 tahun. Yang lepas 70 tahun sikit saja, subhanallah. Bila mai usia 40 tahun ke atas ni tuan-tuan, kekuatan fizikal kita makin menurun. Ketajaman mata dah makin berkurang. Sampai ke tahap kena pakai ni spek mata ni dulu, walaupun dulu tak pasal muda lagi. Ni pasal rabun, bukan pasal tua. Ni. Serupa dengan saya pun, tak mau mengaku tua juga. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad.
Kena pakai spek lah. Kalau tak pakai spek tak nampak. Datang masjid subuh, spek lupa bawa. Kelang kabut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Capai muji motor, start motor. Meraba kat jalan. Takut itu longkang. Sampai kat masjid, parking. Haji? Ya. Tak pernah nampak ni mata kabun. Spek terlupa pakai. Tak apalah. Kiblat aku sini aja kiblat. Tak ada aku lain. Habis solat. Tuan-tuan, subhanallah. Dia pun ambil, jom balik. Ajak isteri dia balik. Tuan-tuan, sampai rumah, capai spek, pakai. Tengok bini orang dia buat balik. Pasal apa main sini? Lah, dia bawa saya balik pasal apa? Dia tu pun terlupa bawa spek, dia ni pun terlupa bawa spek. Lagi suami pergi ambil bini orang pergi tumpang lelaki orang. Pasal apa? Dua-dua tak pakai spek. Tua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni ingatan menurun. Dia panggil apa? Berkurangnya salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kekuatan ingatan, fungsi otak menurun. Antara dia disebut, tuan-tuan nak tahu tuan-tuan fungsi otak menurun ataupun tidak? Tuan-tuan mula lupa nama orang yang kita jarang-jarang berkomunikasi dengan dia. Yang tuan-tuan selalu jumpa, tuan-tuan boleh ingatlah insya-Allah. Tapi kalau selalu jumpa pun lupa, ni teruklah tu maksud dia. Ni balik rumah tanya, ni nama siapa? Tanya nama anak dia. Tu teruklah tu. Ni yang jarang-jarang jumpa. Ya Allah, nama apa tu? Ingat ni. Ya Allah, nama apa tu? Dia ingat tapi dia lambat sikit dia rekod. Tu maksud dia fungsi otak dia mula menurun. Lagi satu, suka tersalah nama bila panggil nama orang. Din panggil Mat panggil Din. Anak-anak dia salah panggil nama. Apa ni, tolong bebek saat ni sebut nama orang lain. Dia kata, saya nama ni lah yang memang dalam kepala kita memang tahu nama tapi sebut nama orang lain. Itu maksud fungsi otak dah mula menurun. Ni saya baca dekat ni lah. Saya sebut dalam artikel fungsi otak lah. Tuan-tuan, yang berikutnya tuan-tuan selalu lupa letak barang kat mana. Yang ni confirm hampa semua ada ni. Mana ni? Dia boleh letak spek mata dia kat atas kepala dia. Lepas tu dia cari, mana spek aku tak. Dia letak kepala dia ni. Itu selalu jadi. Yang selalu jadi tuan-tuan, kunci motor, kunci kereta. Dia baru je letak kat sini. Sekali dia pergi. Yang paling selalu terlupa tahu apa ni? Wuduk kedak lagi tau. Dia duduk dalam tandas seorang-seorang dia. Dia mandi, isteri dia kat dapur. Tuan-tuan, dia keluar daripada tandas, dia keluar daripada bilik mandi dia. Dia boleh tanya kat isteri dia tu, "Mahoi, abang ambil wuduk dah dia tu?" Isteri dia kat dapur, manalah tahu. Tapi saya kata apa? Manalah saya tahu bang. Dia kata, "Itulah aku pun tak tahu aku ambil wuduk tak ambil wuduk tak." Masuk ambil wuduk balik. Sekali dia keluar dia tanya pula, "Ambil wuduk dah lagi tak tahu?" Isteri kata apa? "Ambil dah." Dah isteri dia pun malas kan. Tuan-tuan salat semua. Itu di antara tanda-tanda fungsi otak kita dah mula menurun. Tuan-tuan, saya pun duk risau agak kadang-kadang sebab kita duk terlupa. Takut kan. Yang berikutnya tuan-tuan sekalian, pendengaran. Kita makin mula kurang. Tak berdengar. Itu tanda-tanda bahawa kita dah makin tua. Isteri dia ni tuan-tuan, dia kata, "Saya tak tahulah isteri saya tu makin lama makin tak dengar. Saya panggil-panggil tak menyahut. Panggil-panggil tak menyahut," dia kata. Satu hari Ustaz, saya nak test dia tengok. Dia ni dengar tak dengar. Berapa jauh dia jarak pendengaran saya dengan dia ni. Dia duduk berdiri kat luar rumah, isteri dia kat dapur. Dia panggil, "Ma oi! Ma!" Tak menyahut. Dia kata, "Oh jauh ni tak apa dengar." Dia masuk dalam rumah sikit kat pintu. "Ma!" Tak dengar lagi. Tak menyahut. Bergerak lagi sampai dekat, sampai tengah rumah. "Ma!" Tak menyahut lagi. Sampai dekat pintu dapur tu. "Ma!" Tak menyahut lagi. Teruk bini aku ni, dia kata. Bini aku teruk ni. Dia berdiri sampai belakang bini dah ni. "Ma!" "Ya!" Bini jawab. Kata,
Teruk sungguhlah pendengaran kamu ni, dia kata. Sampai kat belakang kamu ni bau menyut. Dia kata, abang ni pun satu hal. Daripada tadi saya duk menyahut. Ya, ya, ya. Dia diingat bini dia yang pekak. Rupanya dia yang pekak. Tuan-tuan, subhanallah. Apa dia lambat pick up juga. Subhanallah, tuan-tuan. Rambut-rambut pun dah mungkin putih dah. Tanda. Dan mula penyakit-penyakit pun mula muncul waktu ni. Tuan-tuan, sebab tu Allah sebut, wa man nu'ammir nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Apakah mereka tidak memikirkannya? Tuan-tuan, makin tua kita makin jadi perangai budak-budak. Tubuh kita jadi fragile, macam mana fragilenya anak-anak kecil. Dan salih sama tuan. Dan Allah juga menyebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu daripada keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah lemah itu jadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu kembali lemah dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu kita muda-muda dulu, kita buang waktu kita tu macam tu je. Buang betul. Nabi SAW sebut, man salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata apa? Rak'atal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu, yakni rakaat sebelum solat fardu subuh, azan, sebelum iqamah tu dia panggil solat qabliyah subuh. Nabi SAW sebut juga dengan solat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Kalau tuan-tuan ada sekeping tanah di tepi KLCC, ni 1 ekar, oh tuan-tuan dah millionaire. Ya? Kalau tuan-tuan ada tanah, setiap inci tanah di muka bumi ni semua milik tuan-tuan. Setiap bangunan yang ada atas tanah tu semua milik tuan-tuan. Setiap duit yang ada dalam bank itu semua milik tuan-tuan. Salih ala sayyidina Muhammad. Dah asal, masih salah. Kita berhenti sekejap untuk masuk isyak lah, sekejap ya tuan. Kita sambung lagi insya-Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Jadi kalaulah seluruh daripada setiap inci tanah di bumi ini semua dia punya, bangunan atas tanah tu semua dia punya, duit dalam bank tu semua dia punya, kaya orang ni, sangat kaya. Tapi ada orang yang lagi kaya daripada dia. Tahu siapa? Orang yang solat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Siapa yang solat pergi tadi? Siapa yang tak solat pergi tadi? Apa dua-dua tak angkat siapa? Tawaduk. Siapa tak buat tadi, rugi dia bukan hilang RM1,000, bukan hilang RM1,000,000, bukan hilang 10 juta, bukan hilang 1 bilion. Tuan-tuan, telah hilang nilai dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Kalau tuan-tuan buat semalam, hari ini tuan-tuan tak buat, tuan-tuan esok tuan-tuan buat, tuan-tuan tak boleh nak ganti dah hari ni yang tertinggal. Tak boleh lah. Kalau tuan-tuan buat untuk esok tu untuk esok. Kalaulah nilai dia 1 juta, kok nak mudah faham sikit lah. Hari ni buat dapat 1 juta, esok tak buat hilang 1 juta. Lusa buat balik dapat 1 juta, yang semalam 1 juta tak boleh nak ambil balik lah. Boleh faham tak? Boleh faham tak?
Oh ni pi ceramah dekat Petronas ni. Kita berapa pengeluaran dia? Satu hari pengeluaran daripada 7 section yang dia ada tu, satu section dia saja. Pengeluaran dia sehari tu 30 million sales. Kalau nilai pada sales 30 juta sales dia sehari. Kena hari tu dia shut down, dia trip, tak boleh berjalan, rugi hari tu saja rugi 30 juta. Dah boleh bayang tak? Kita sampai pening kepala kita fikir banyak mana 30 juta tu. Sebab tu nak kena push Ustaz, nak bagi dapat balik ni. Pasal apa ni? Pasal hari ni punya sales hilang 30 juta. Tuan-tuan, yang terlepas hari ni 2 rakaat tu bukan 30 juta. Dunia ada sekali isi punya nilai, tuan-tuan buang macam tu ya. Esok buat tak boleh dapat. Kita umur 40 baru belajar buat ni. Tu pun kadang dapat, kadang tak dapat, kadang dapat, kadang tak dapat. Tuan-tuan tahu tak, kita telah bazirkan 30 tahun dalam hidup kita kali dengan 360 hari setahun. Tuan-tuan, 360 kali 30 tahun. Daripada usia kita 10 tahun sampai usia kita 40 tahun, kita langsung sekali pun tak buat 2 rakaat sebelum yang subuh. Berapa banyak nilai pahala yang telah kita buang dalam longkang macam tu. Betul tak ni? Sekarang nak buat, sekarang pun balas nak buat lagi. Tuan, Allahumma salli Muhammad. Ya tuan-tuan tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ayyuhal Walad, memetik sebuah riwayat, siapa yang masuk menjangkau umurnya 40 tahun, dia masuk usia dia 40 tahun, sedangkan waktu tu kemaksiatannya melebihi daripada kebaikannya, maka persiapkanlah tempatnya dalam neraka. Masuk 40 tahun, timbang tengok yang kita buat baik dengan kita buat jahat ni, yang mana lebih banyak? Tuan-tuan, saya sebut dah awal tadi ni, kita mula belajar buat baik ni masuk umur 40 tahun ni. Baru beberapa tahun ni je duk belajar buat baik ni. Belajar nak pergi semayang berjemaah, belajar nak semayang sunat ba'diyah, qabliyah ba'diyah, belajar nak semayang duha. 30 tahun lepas tuan-tuan, bukan cerita sama yang sunat, fardu pun kita tak buat. Bukan cerita puasa sunat, fardu pun kita tinggal. Macam mana yang baru nak buat berapa tahun ni nak tampung yang 30 tahun punya kita tenggelam dalam maksiat? Macam mana? Faham ke tak faham ni? Agak-agak macam mana nak pergi depan Allah tadi, kita punya confident level kita sangat tinggi, kita akan masuk syurga. Walhalnya tuan-tuan sekalian, kalau kita duk banding akal kita yang tak apa nak cerdik ni, saya ingat banyak berat sebelah maksiat lagi nak banding dengan kebaikan yang kita buat sikit-sikit. Yang sikit ni pun belum tentu Allah terima lagi. Ni semayang daripada subuh tadi ni. Subuh tadi semayang agak-agak Allah terima ke subuh tadi ni? Dengan lalai, dengan tak khusyuk ni, dengan apa-apa lagi kita buat. Lepas solat pula tu dah sekalian, dengan zikir kita entah apa-apa. Nabi suruh astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi astagfirullah 3 kali. Pasal apa Nabi suruh istighfar lepas solat? Kita baru lepas solat kot. Solat ni tuan-tuan, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan yang paling afdal sekali ialah solat. Sebab apa amalan paling afdal sekali solat? Sebab dalam solat tu semua ada dah. Quran dalam tu, doa dalam tu, takbir, tahmid, tahlil, salih semua ada dekat dalam tu dah. Ha ni.
selawat ada dalam tu. Semua benda yang kita boleh buat, baca Quran dapat pahala, selawat dapat pahala, takbir, tahmid, tahlil ada dapat pahala, salawat Muhammad. Lagi apa lagi? Doa ada pahala. Semuanya ada dekat dalam sembahyang. Tuan-tuan sembahyangnya semua ada dekat dalam tu. Dan setiap amalan yang tuan-tuan buat tu semua bukan sakat dapat pahala Allah gugurkan dosa. Baca Quran dapat pahala Allah gugur dosa. Selawat Nabi dapat pahala Allah gugur dosa. Baca doa Allah bagi pahala Allah gugur dosa. Takbir, tahmid, tahlil Allah kita dapat pahala Allah gugur dosa. Semua duduk dalam solat tu. Tapi pasal apa? Lepas-lepas solat Allah Nabi SAW suruh kita istighfar. Kenapa suruh istighfar? Sebab takut solat yang kita buat tadi ni penuh dengan kelalaian, penuh dengan kecelaan, penuh dengan rosak. Malaikat ini solat ke malaikat? Solat ya Allah, tapi macam kain buruk solat dia. Suruh buat apa? Istighfar. Istighfar lepas solat tu pun. Astaghfirullahalazim alladzi la. Astagfirullah, kena pecat pula dah. Contoh. Dia sibuk istighfar untuk solat tadi pun. Faham ke tak faham tu? Tak serius kita tuan-tuan. Ibadat kita ni. Confident sangat ni lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isyak. Nabi suruh buat apa? Lepas sembahyang, lepas zikir, baca doa, Nabi suruh buat apa? Sembahyang sunat, sunat rawatib. Pasal apa Nabi SAW suruh sunat, sembahyang sunat? Awalau yuhasib bi'abdan fi yaumil qiyamah as-salatu. Benda paling awal sekali Allah nak cek nanti di yaumil qiyamah sembahyang dia. Dan solat amalu kulluh. Kalau elok sembahyang tu maka eloklah amalan-amalan yang lain. Wa idza fasada amalu kulluh. Kalau buruk sembahyang dia maka Allah tak tengok dah pahala-pahala yang lain. Dan bawa pilah sedekah ke, buat baik dengan orang ke, pergi umrah ke, buat apa saja kebaikan. Kalau solat tu tak clear, yang lain Allah tak tengok. Tapi solat kita elok tak? Solat kita buat tadi elok tak? Cuba jawab biar saya tanya ni. Teruk. Allah tanya malaikat, jadi solat tak? Solat ya Allah. Elok ke solat dia? Berlobang-lobang. Macam kain buruk. Malaikat, ada dia buat solat sunat? Ada ya Allah. Ambil pahala-pahala sunat tu, tampung bagi sempurna balik solat dia dengan solat-solat sunat yang dia buat. Kita solat sunat pun tak buat. Tak cari tengok isyak je lagi. Habis pergi salam bro, balik. Oh tak balik ni, makan dulu. Oh, pergi makan. Tuan-tuan, pasal apa tak solat sunat? Kenapa tak solat sunat? Tahu tak saya nak bagi jawapan kenapa kita tak solat sunat? Sebab kita confident solat kita tadi Allah terima. Berapa nak solat sunat dah Ustaz? Sembahyang saya dah perfect dah, 100% Allah terima dah Ustaz. Sebab tu saya tak perlu sembahyang sunat lagi dah. Betul tak macam tu? Itulah kita sombong. Itulah kita sombong. Faham ni? Allah Rabbi. Tu. Muhasabahlah, muhasabah saya lah. Allah musibah tuan-tuan. Lebih dahsyat bila kita berhenti dalam pukul 8 suku insya-Allah. Dah nampak dah tu, nampak ada yang cip-cip betul. Dia kalau kaki ni dah 277 kali dah saya tengok. Pusing. Tinggal tak menonggeng lagi. Sikit lagi dia letak kaki kat depan, dia picit ibu jari, tu maksud dia Ustaz sudah-sudahlah Ustaz. Kita ni tuan-tuan tahu tak? Kita makin tua, kita makin diuji dengan dunia. Semua orang sama. Kita makin tua, dunia makin dekat. Ujian yang makin dekat dengan kita, tak kira siapa. Kalau betul-betul orang yang perlu dunia, yang memerlukan kepada dunia, orang muda ke orang tua? Orang muda lah, sebab dia hidup dia, logiknya dia lebih panjang. Dialah orang yang lebih perlukan kepada dunia berbanding dengan orang tua. Betul atau tidak? Tapi kita waktu muda-muda dulu, mana kita fikir sangat tentang dunia? Dapat duit RM10, RM15, lepas abang minyak motor RM2-3, makan Maggi tengah hari, malam Maggi, waktu tu rumah sewa, rumah tak fikir pun nak beli rumah apa. Betul tak kan? Ada motor sebiji. Macam tu lah, tak kat tu hidup kita ni. Pakai baju bandel.
Ya, duit tak. Relax kan tuan. Tang-tang pergi mancing kat tepi waterfront contoh. Setiap tahu jumpa buaya. Syekh Muhammad. Relax kan hidup kita. Mai umur 30 ada mula nak beli rumah. Ada duit sikit simpan, beli kereta. Mai umur 40 dah makin stabil. Dah ada simpanan dalam akaun. Dunia makin dekat dengan kita. Kita dah mula nak fikir investment. Dah mula nak fikir nak masuk duit kat mana, nak berniaga apa. Masuk umur 60, pencen, tak ada kerja. Duit paling banyak dalam sejarah hidup dia tu, waktu usia dia pencen, duit dalam akaun dia duit yang paling banyak sekali. Waktu tu orang mula fikir, orang mula jumpa, Tuan Haji, ni ada tanah satu kat sini, Tuan Haji tak nak beli kan? Kita pergi beli. Tuan Haji masuk ni investment ni, Tuan Haji ni, Tuan Haji ni boleh dapat duit ni, gandaan macam ni macam ni. Dia masuk duit kat sini. Dia lebih banyak fikir tentang keuntungan dunia dia pada usia tua dia berbanding dengan usia muda dia. Betul ataupun tidak saya sebut ni? Nampak tak mengaku ah? Tak mau hangguk dah macam ni. Bukan saya tu Ustaz. Nabi SAW sebut. Nabi kata qalbu syaikhi, kita sebut dah syekh tadi. Qalbu syaikhi syabun. Qalbu maksud apa? Hati, tunjuklah kat sini ni. Syekh tadi apa? Orang tua. Syabun maksud apa? Orang muda. Maksudnya apa? Hati orang tua. Orang tua tapi hati muda. Allah hubusnatain, atas kecintaan kepada dua perkara. Orang tua, hati muda, kita panggil orang jiwa muda. Atas dua benda, al-aish wal mal. Apa dia? Al-aishu ni maksud panjang angan. Oh, banyak lagi nak buat ni, insya-Allah. Oh, banyak lagi nak buat ni. Banyaknya. Ada. Lagi tua, lagi dia fikir. Lagi tua, lagi jauh. Lagi tua, lagi jauh. Dan kenapa dia fikir panjang-panjang tu? Kenapa? Sebab dunia duduk keliling dia dah. Harta dah terikat dengan dia dah. Dia dah ada semua benda yang dia nak dalam hidup dia. Rumah dia mana ada hutang. Anak dia cakap, ayah saya nak ni. Ada, bagi. Nak beli kenderaan ni. Ada. Kawan dia main, weh, hang baru beli kereta baru. Oh, cantik datang. Aku pun boleh beli. Sebab kita ada. Tuan-tuan, maka bila kita ada, fikiran kita jauh lagi ke depan. Jauh ke depan. Jauh ke depan. Sebab tu, jauh ke depan ni sepatutnya, ini hati orang muda. Tapi hati ni duduk pada orang tua. Bukan tu aja, tunjuk belah ni pula. Ni. Semua kena. Yang kedua aja tuan-tuan, al-mal, harta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang lain, yahrum ibni Adam wa tashibbu minhu ithnatan, al-hirsu 'ala al-mal wal hirsu 'ala al-umr. Ada yang sudah tua daripada usia tapi masih bernafsu seperti anak muda dalam dua hal, iaitu tamak pada harta dan terus panjang angan-angan. Yani banyak benda yang dia fikir dalam kehidupan ni untuk dia hidup lebih lama. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan tuan-tuan, subhanallah Sayyidina Muhammad, sepatutnya bila kita makin tua, kita patutnya makin bertambah amal kita. La yatamanna ahadakumul maut wa la yad'u bihi min qabl an ya'tiyahu innahu idza matan qata amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairah. Janganlah seorang daripada kamu mengharapkan kematian. Jangan duk fikir dan jangan duk minta mati. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi kita duk minta mati. Minta doa bagi umur panjang. Tu minta. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan janganlah pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila dia mati, maka terputuslah amalannya, dan bahawa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan. Bila bertambah amal, maka bertambah kebaikan. Bila bertambah usia, patutnya bertambah kebaikan walaupun sedikit.
Dengan tambah sehari lagi esok boleh solat subuh berjemaah mudah-mudahan. Esok sempat baca Quran walau satu muka surat. Kalau mati kat hari ni, esok tak dapat dah benda-benda tu semua. Maka bila panjang saja usia dia, maka ada peluang untuk dia melakukan kebaikan. Maka tuan-tuan, sebagai penutup dia, berapa poin penting yang tuan-tuan kena ambil. Yang pertamanya tuan-tuan, bila kita makin menginjak usia tua, kena perhatikan amalan-amalan wajib. Wajib kena buat sungguh-sungguh. Dia tak mau dah, tak mau main-main lagi dah. Bila buat sungguh-sungguh tu maksud macam mana? Kalau solat, solatnya di awal waktu, solatnya di masjid, solatnya dengan pakaian yang baik. Kalau dia main masjid, dia duduk di saf paling hadapan. Dia cuba untuk buat yang terbaik pada solat dia. Boleh tuan-tuan? Ihfadillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Kata ulama, jaga Allah tu apa? Dia bersungguh-sungguh untuk menjaga yang wajib. Zuhur masuk pukul 12.45 kat sini. Maghrib masuk pukul 6.45 lebih kurang lah. Kami kat sana duk main bola lagi 6.45 tuan-tuan. Ni baru separuh masa kedua. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau zuhur pukul 12.45, ada orang semayang zuhur pukul 3 petang. Zuhur dah tu? Zuhur juga. Ada orang semayang zuhur pukul 4.30. Zuhur qadaan. Zuhur juga tu. Tapi orang yang jaga semayang dia bukan sakat semayang zuhur, dia semayang zuhurnya di awal waktu. Semayangnya berjemaah, pakai dengan pakaian yang cantik, sebagainya. Faham tak? Yang kedua, dia menghindari perkara-perkara yang diharamkan pada syariat. Dah lah, tak ada lagi dah yang duk buat benda-benda haram. Faham tak ni? Makin tua tak patut buat dah benda haram. Ada orang duk tikam ekor lagi dah kat sini. Tak ada lah kot. Tak tahulah kat sini ada panggil apa yang duk buat. Itu ada saya cerita bagi tadi. Saya pergi ceramah, saya pergi forum kat satu tempat. Ustaz tu cerita, dia habis-habis solat Jumaat, ada seorang berjumpa dia. Ustaz nak RM30. Dia kata, bagi apa ni RM30 ni? Ustaz jangan marah saya. Apa dia? Ini duit menang nombor ekor. Dia kata, pasal apa yang bagi saya? Minta maaf Ustaz. Hari itu Ustaz pergi datang ceramah Ustaz, saya tengok nombor kereta Ustaz cantik. Dia cakap, geng masjid tu. Subhanallah. Dah lah tuan-tuan, tua-tua tak payah lagi dah. Faham ni? Ada orang tua-tua pergi tengok wayang ke tak? Atau lah hari tu pakai semua pakai apa tu dia panggil apa tu? Pakai tengkolok, pakai apa ni? Tanjak semua kami pergi tengok wayang. Ni semangat. Tua-tua tak payah lagi dah. Dia buatnya mati dengan panggung wayang tu macam mana? Terkejut. Terkejut dia mati. Esok masuk seorang AJK Masjid Darul Makmur. Meninggal dunia ketika sedang menonton di panggung wayang. Allah tu dah jengkreng tu. Agak-agak orang kata apa? Ya Allah hebatnya Pak Haji ni mati dalam panggung wayang. Ya Allah mesti syurga Jannatul Naim kau ni. Tak ada lah tuan-tuan. Orang kata tak ada tempat lengkap, Pak Lu ni nak mati kau kan. Dah jagalah, tua-tua tak payah lagi dah. Nak karaoke semua tak payah. Walaupun dulu memang kaki karaoke nya. Dia pergi dia memang kaki karaoke nya. Dia pantang jumpa mikrofon tuan-tuan. Dia pergi makan mi udang. Restoran sebelah sana dia buat karaoke tuan. Orang tu menyanyi, dia kat sini kat kaki-kaki ni. Dia kata pitching lari apa semua. Subhanallah tuan-tuan. Dah tua-tua tak payahlah. Tua-tua tak payah. Bara yang panas mati. Esok masuk sahabat lagi. Seorang AJK masjid lagi. Aduh, dia tepati meninggal dunia ketika sedang tarik sebuah lagu. Ketika mayat ditemui mikrofon dalam mulut dia. Allah tuan-tuan, Allah. Dah cukup lah. Faham ni? Benda-benda tak payah buat dah. Yang ketiga, menambahkan amalan-amalan sunat. Makin tua kena banyak buat amalan sunat, sembahyang duha, sembahyang witir, baca Quran, sedekah. Sallallahu alaihi Muhammad, bertahmid, istighfar, taubat, buat. Yang berikutnya memperbanyakkan amalan-amalan ringan seperti tetapi berpahala besar, berzikir, baca selawat, banyak.
Sayyidina Muhammad. Kemudian yang berikutnya, yang ni yang paling best tuan-tuan, iaitu tetaplah aktif dalam talabul ilm, menghadiri majlis-majlis ilmu. Nabi SAW sebut, tengok ni Nabi kata apa? Nabi kata, a'dzarallahu 'ala mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Allah tak akan terima lagi apa-apa alasan kepada orang yang Allah tunda usianya melepasi daripada 60 tahun. Sampai 60 tahun, lepas 60 tahun, no, tak ada lagi, Allah tak dengar lagi alasan. Sekarang ni, pasal apa? Tak pergi ni, itulah saya ni, apa alasan macam kita bagi? Lama tak nampak haji kat kuliah, pasal apa? Final Maharaja Lawak, contoh. Faham ni? Pasal apa tak pergi masjid ni? Tengok bola. Waktu ni, muda, Allah terima lagi alasan. Masuk umur 60 tahun lepas, Allah tak tengok lagi. Allah tak mau dengar lagi apa alasan kamu. Dan kemudian banyak baca Quran. Kemudian banyak pesan kepada anak-anak kita tu supaya jadi soleh. Suruh doakan dia waktu hidup dia, waktu tua dia, tuan-tuan, dan selalu berdoa. Doanya, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani waqtil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah, perbanyakkan harta dan anakku serta berkatilah kurnia yang engkau beri, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu dan baguskanlah amalanku serta ampunkanlah dosa-dosaku. Mudah-mudahan ini manfaat tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah silap, minta maaf sebab terlajak sedikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat keberkatan. Mudah-mudahan Allah memberkati usia kita dan menjadikan kita orang-orang yang sentiasa taat kepadanya sehinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.